Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari yang baru ini. Pada pagi ini kami ingin mengadakan sesi renungan pada pagi ini. Biarlah firman-Mu terus menjadikan kami kuat untuk menghadapi hari yang baru ini. Kami ingin serahkan sesi renungan kami pada pagi ini ke dalam tangan-Mu. Berkatilah kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah kau terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang tak ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Lain puji dan sembah Kau.
Selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita dapat terus diberkati melalui firman Tuhan. Dengan temanya, utuslah aku. Saudara-saudari, mari kita membuka Alkitab dalam kitab Yesaya bab 6 ayat 1 hingga 8. Mari kita baca bersama. Kitab Yesaya bab 6 ayat 1. Pada tahun Raja Uzia mangkat, aku nampak Tuhan. Dia bersemayam di atas takhtanya yang tinggi dan mulia. Kelepek jubahnya memenuhi seluruh rumah Tuhan. Makhluk-makhluk yang bernyala seperti api berdiri di sekelilingnya. Setiap makhluk mempunyai 6 sayap. Tiap-tiap makhluk itu menggunakan 2 sayap untuk menutup muka, 2 sayap lagi untuk menutup tubuh, dan 2 lagi untuk terbang. Makhluk-makhluk itu berseru satu sama lain. Suci, suci, suci. Sucilah Tuhan yang Maha Kuasa. Bumi penuh dengan hadiratnya yang mulia. Suara makhluk-makhluk itu menyebabkan asas rumah Tuhan bergoncang. Dan rumah Tuhan itu dipenuhi asap. Lalu aku berkata, malanglah aku. Tiada harapan lagi bagi aku. Kerana tiap-tiap perkataanku itu dosa. Dan aku hidup di kalangan orang yang begitu juga. Namun dengan mataku sendiri telah melihat Raja Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian, salah satu makhluk itu terbang turun kepadaku, membawa bara yang diambilnya dari mazbah dengan sepit, yang menyentuh bibirku dengan bara itu sambil berkata, bara ini telah menyentuh bibirmu. Oleh itu, kesalahanmu sudah dihapuskan dan dosamu pun sudah diampunkan. Kemudian aku mendengar Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Siapa akan menjadi utusan kita? Aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Itulah firman Tuhan. Ayat tema untuk hari ini adalah, kemudian aku mendengar Tuhan berfirman, siapakah yang akan kuutus? Aku menjawab, inilah aku, utuslah aku. Nah, saudara-saudari yang kukasihi dalam Kristus, satu perkongsian Francis Neil G. Gelando On seperti berikut. Jadi dalam perkongsiannya menyatakan, ketika mubalik berbangsa Sweden, Eric Lund, mendapat panggilan Tuhan untuk pergi ke Sepanyol dan melakukan pekerjaan misi pada akhir tahun 1890-an, dia segera mentaatinya. Walaupun pelayanan tidak kelihatan berkesan, dia bertahan kerana keyakinannya terhadap panggilan Tuhan. Nah, satu hari, dia bertemu dengan seorang lelaki Filipin, Braulio Manikan, dan berkongsi Injil dengannya. Landa Manikan menterjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Filipina tempatan dan memulakan stesen misi Gereja Baptis yang pertama di Filipina. Disebabkan Lan menyahut panggilan Tuhan seperti Nabi Yesaya, hasilnya ramai orang percaya kepada Yesus. Dalam Yesaya bab 6 ayat 8, Tuhan bertanya, siapa yang rela untuk pergi ke Israel mengisytiharkan penghakimannya untuk masa sekarang dan harapan untuk masa depan? Yesaya menawarkan dirinya dengan berani. Inilah aku, utuslah aku. Dia tidak menyangka dia layak untuk menyahut panggilan Tuhan sebelum ini. Kerana apa yang dia katakan itu, tiap-tiap perkataanku berdosa dalam ayat 5. Tetapi dia menjawab dengan hati yang rela kerana dia
menyaksikan kekudusan Tuhan, mengakui dosanya, dan menerima penyucian daripada Tuhan. Saudara-saudari, hari ini, adakah Tuhan memanggil Anda melakukan sesuatu untuk Dia? Adakah Anda menyahut panggilan itu, atau Anda enggan melakukannya? Jika demikian, ingatlah semua yang telah dilakukan oleh Tuhan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dia telah memberi kita Roh Kudus untuk menolong dan membimbing kita. Dan Dia akan mempersiapkan kita untuk menjawab panggilannya. Jadi, seperti Yesaya, marilah kita dengan kekuatan yang Tuhan berikan, kita menjawab, utuslah aku. Mari kita sama-sama renungkan. Adakah Tuhan memanggil Anda melakukan sesuatu untuk Dia? Mungkinkah itu di gereja, di dalam rumah, keluarga Anda, dalam pekerjaan, ataupun persekolahan Anda, ataupun mungkin diutus pergi ke satu ladang yang tidak pernah kamu fikir, tapi itulah di mana keperluan ada. Secara jujurnya, apakah yang sedang menghalang Anda menjawab panggilan tersebut? Kita berdoa. Bapa Surgawi yang pengasih dan penyayang, biarlah identitiku sebagai anak-Mu meresapi pikiran dan tindakanku. Terima kasih kerana Engkau memanggil dan membentuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tolong aku supaya menghargai peluang yang Engkau berikan dan melayani dengan hati yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.